Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Hadi Awang, Presiden PAS, tampil mempertahankan diri untuk berkuasa di Sabah. Ramai orang Sabah sekarang ini dah mula menularkan pendapat dan juga kritikan mereka terhadap impian, cita-cita, hayalan Hadi Awang. Hadi Awang sebenarnya lebih kepada berhayal, bukan sekadar bermimpi tetapi lebih kepada berhayal untuk dapat menumbangkan kerajaan Sabah dan menjadi kerajaan di Sabah, kata netizen. Mungkin dia ingat, kata netizen dan pemerhati politik, Kelantan dan Sabah ni sama. Sebenarnya jauh panggang dari api, kata netizen lagi. Di Sabah, sentimennya sangatlah luar biasa. Jangan dimainkan isu perkauman dan isu agama di Sabah, kata netizen. Kerana di Sabah, toleransi hidup bermasyarakatnya tidak sama sekali pernah difikirkan langsung oleh Hadi Awang. Atau dia tak dapat membayangkan betapa hebatnya toleransi yang ada di Sabah. Kemajmukan hidup bermasyarakat di Sabah tidak mungkin dapat difahami oleh Hadi Awang, kerana Hadi Awang tidak pernah hidup menetap menjadi rakyat Sabah, menjadi penduduk rakyat Sabah. Itulah kegagalan Hadi Awang ketika beliau berhayal untuk mahu merampas kerajaan negeri Sabah. Bak kata Puad Zarkasi, satu kerusi dimenangi pun tak mampu, ini kan pula nak rampas kerajaan Sabah, kata Puad Zarkasi. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Puad Zarkasi. Bagaimana mungkin PAS boleh merampas Sabah? Saudara, kenyataannya apabila SAPP melalui presidennya Yong Tekli menolak untuk Perikatan Nasional bertanding di Sabah, bahkan kata Presiden SAPP itu, beliau masih menegaskan parti dari Semenanjung Malaysia, termasuklah PAS, adalah tidak dikehendaki untuk bertanding di Sabah. Ini pula reaksi daripada Hadi Awang. Sebelum Hadi Awang memberikan reaksi, sebenarnya pemimpin Perikatan Nasional Bersatu yang ada di Sabah, iaitu Ronald Kiandi, sudah pun memberikan reaksi beliau. Beliau kelihatan seperti marah. Bak kata Puad Zarkasi, kenapa marah-marah? Itu hanya pendirian SAPP, katanya. Buat apa nak marah? Kami ataupun SAPP masih lagi bersama Perikatan Nasional. Cuma SAPP berpendirian bahawa parti daripada Semenanjung Malaysia tidak perlu bertanding dalam PRN di Sabah. Itu saja pendirian SAPP, kata Yong Tekli. Jadi nak marah-marah kenapa? Padahal itu adalah pendirian kami sahaja semata-mata, kata Yong Tekli. Kalau nak bertanding juga, silakanlah bertanding, kerana nanti rakyat juga yang akan memilih siapa yang mereka mahu. Parti tempatan atau parti lokal, kata Yong Tekli. Akhirnya Hadi Awang kata, Perikatan Nasional yang akan putuskan, bukan parti lain. Wah, betapa yakin dan yakinnya Hadi Awang ketika membuat kenyataan ini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini menegaskan, tidak ada pihak lain yang boleh membuat keputusan bagi parti itu dalam percaturan mereka di Sabah. Netizen kata, catur habislah. Letaklah sebanyak mungkin calon anda di Sabah, kerana ramai yang kata silap hari bulan wang deposit pun tidak mampu diperoleh oleh parti PAS. Bercakap kepada media di Bangi, Selangor hari ini, Hadi Awang berkata, menegaskan keputusan sama ada Perikatan Nasional akan menyertai pilihan raya negeri di Sabah tidak lama lagi atau sebaliknya akan dibuat nanti. Ketika ini, kata ahli Parlimen Marang itu lagi, Perikatan Nasional sedang mengadakan perbincangan sesama sendiri. Sama ada perlu menyertai PRN berkenan atau tidak. Bergantung kepada kita, Perikatan Nasional, untuk buat keputusan, bukan mereka, kata Hadi Awang.
Turut hadir pada sidang media itu Penasihat 4 Negeri PN, Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum itu, Abdul Hadi ditanya pandangannya mengenai desakan Parti Maju Sabah SAPP agar tiada mana-mana parti daripada Perikatan Nasional menyertai persaingan dalam PRN akan datang. Gesaan SAPP itu dibuat sendiri oleh pemimpin tertingginya, iaitu Presiden SAPP Yong Teck Lee yang juga bekas Ketua Menteri Sabah. Untuk rekod, SAPP merupakan salah satu parti komponen PN pada Ogos tahun 2020 sebelum meninggalkan gabungan tersebut kira-kira 18 bulan kemudian. SAPP kini menjadi sebahagian daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS yang mentadbir negeri terbabit. Sementara itu ditanya sama ada Perikatan Nasional sudah memutuskan untuk menyertai PRN Sabah dan bagaimana pengagihan kerusi, Abdul Hadi berkata perkara itu masih dalam perbincangan dalam kalangan parti. Mengenai sama ada PAS akan bekerja sama dengan gabungan GRS pada pilihan raya negeri, bekas Duta Khas itu berkata PN akan meneliti perkara tersebut. Netizen kata tidak mungkin GRS akan bekerja sama dengan PAS kerana GRS sudah berpendirian teguh, tidak akan bekerja sama dengan parti ekstrim. Kita akan lihat pilihan mana yang lebih baik, katanya. Abdul Hadi sebelum ini menegaskan kepentingan PAS bertapak di Sabah dalam usaha mereka untuk memenangi pilihan raya lalu mentadbir Malaysia sekaligus memerdekakan negara. Netizen turut berpersoalkan maksud Hadi Awang ini. Bila waktukah negara ini belum merdeka? Apa maksud Hadi Awang belum merdeka dan perlu dimerdekakan? Dan apa yang lebih penting lagi, netizen bertanya kepada Hadi Awang, adakah Sabah ini hanya jadi batu loncatan PAS atau Perikatan Nasional mahu mentadbir Malaysia? Kalau sudah berjaya mentadbir Malaysia, apa yang jadi dengan Sabah? Adakah Sabah mampu dibangunkan ataupun Sabah hanya akan jadi sekadar begitu-gitu saja? Saudara-saudara sekalian, pemimpin PAS itu dilaporkan berkata dia melihat PAS mempunyai masa depan yang cerah di Sabah. Tetapi ramai netizen dalam ruangan komen di media sosial mengatakan bahawa itu pendapat Hadi Awang. Pendapat orang Sabah pula sebaliknya. Kata Hadi, PAS mesti memperkasakan kedudukan di Sabah bagi melaksanakan perkara ini, maka kita mesti menang di Sabah atau ada kerusi yang kita menangi, kata beliau lagi. Salah satu komen netizen di ruangan Malaysia kini ialah, kata beliau, Pepel Maus kata tak habis-habis berangan. Apakah anda juga setuju dengan Pepel Maus? Tinggalkan komen anda. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, yang paling hangat dalam media sosial sekarang ialah dakwaan Hadi Awang bahawa kalau PAS menang, barulah dapat memerdekakan negara. Cara nak PAS menang ialah melalui memenangkan Sabah. Hari ini sekali lagi PAS kena lagi. Kata Presiden SAPP, saya sudah cakap supaya PN tidak bertanding di Sabah. Dengan kata lain, Presiden SAPP iaitu Yong Teck Lee mengatakan bahawa PN, Perikatan Nasional, tidak perlu bertanding di Sabah. Bekas Ketua Menteri Yong Teck Lee menggesa Perikatan Nasional PN supaya tidak perlu bertanding pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Yong adalah Presiden Parti Maju Sabah SAPP, iaitu sekutu Perikatan Nasional serta juga Gabungan Rakyat Sabah GRS, berkata, ini selaras dengan pendirian partinya yang mahu parti dari Semenanjung tidak bertanding pada pilihan raya negeri di Sabah. Kita masih member ahli PN dan saya sudah cakap supaya PN tidak bertanding di Sabah pada pilihan raya negeri, katanya. Jadi rakyat yang akan putuskan siapa mereka pilih. Kata Yong Teck Lee, kita konsisten bahawa
parti Semenanjung tidak patut bertanding di Sabah untuk PRN. Namun kata Yong Tekli, undang-undang tidak melarang. Jadi tidak perlu marah-marah kerana itu hanya pendirian kita, katanya kepada media selepas merasmikan persidangan perwakilan Dwi Tahunan SAPP 2024 di Kota Kinabalu semalam. Sebelum ini, Presiden PAS menimbulkan kontroversi panas dalam dunia politik di Sabah apabila Hadi Awang dalam kenyataan berkata, parti itu perlu bertanding dan memenangi kerusi pada pilihan raya negeri PRN Sabah akan datang. Hadi berkata dia melihat masa depan PAS di negeri Sabah itu cerah kerana ramai yang hadir pada muktamar parti di Kota Kinabalu hujung minggu lalu adalah golongan muda. Ramai yang bertanya menimbulkan pertanyaan semula. Siapa yang datang waktu muktamar parti itu di Kota Kinabalu? Adakah yang datang itu benar-benar anak jati Sabah ataupun orang-orang daripada Kelantan, daripada Semenanjung yang dalam perantauan di Sabah yang sebenarnya hadir di sana, ataupun orang-orang itu sebenarnya rombongan beramai-ramai daripada Semenanjung Malaysia datang bersama untuk memeriahkan muktamar parti itu? Kalau itu benar, maka jauh sekali apa yang dilihat oleh Hadi Awang. Dan mungkin yang dia lihat di dalam muktamar itu hanyalah 0,01% daripada rakyat di Sabah. Kerana ada pemerhati politik bebas di Sabah mengatakan, mana-mana parti politik yang akan bekerja sama dengan PAS akan terima padah dan akan kalah teruk, kata beliau. Hari ini, kenyataan Yong mengenai perkara itu sebelum ini dikecam parti lawan yang tidak bersetuju dengan larangan parti dari Semenanjung bertanding di Sabah. Bagi SAPP, kehadiran parti dari Semenanjung sebagai satu bentuk campur tangan kepada urusan negeri walaupun ia digerakkan pemimpin tempatan Sabah sendiri. Ada netizen berkata, cukup sudah parti politik lokal, parti politik tempatan di Sabah. Mengapa perlu lagi ada parti politik dari Semenanjung Malaysia? Sedangkan di Sabah pun, kualiti parti-parti tempatan adalah yang terbaik, kata mereka lagi. Bila lagi Sabah akan ditakbir oleh parti tempatan. Lihat, kata mereka, mengambil contoh di Sarawak. Di Sarawak, parti tempatan yang berkuasa. Oleh sebab itulah, kata mereka, Sarawak mempunyai autoriti kuat di dalam tuntutan, apa-apa tuntutan di Putrajaya. Kerana mereka tidak dipengaruhi oleh parti daripada Melaya atau Semenanjung Malaysia, kata netizen. Yong juga menegaskan SAPP. Pendirian SAPP mengenai perkara itu tidak berubah walaupun JRS membuat keputusan bekerjasama dengan parti dari Semenanjung pada PRN 17. Sejak pilihan raya umum PRU 2022, kita sudah umum bahawa SAPP akan bertanding guna logo JRS, bukan Perikatan Nasional PN. Kali ini pun PRN 17 kita sudah maklumkan akan bertanding di bawah JRS menggunakan lambang JRS, katanya lagi. Ketika ini, PAS mempunyai seorang adun dilantik, yaitu Ali Akbar Gulasan yang dilantik ketika Perikatan Nasional masih sebahagian daripada kerajaan negeri selepas PRN 16 pada September tahun 2020. Persoalannya sekarang ialah, adakah adun dilantik ini, iaitu Ali Akbar Gulasan, mampu mempertahankan kerusi lantikan itu? Kerana beliau dilantik dan bukan menang dalam pilihan raya. Dirasakan bahawa jangankan nak mempertahankan, nak dapat kerusi dicalonkan pun tak tahu di mana untuk dicalonkan Ali Akbar Gulasan ini. PAS pernah meletakkan calon di beberapa kerusi pada beberapa pilihan raya sebelum ini di Sabah, namun semuanya gagal memenangi sebarang kerusi dan lebih teruk lagi, banyak daripadanya tidak mampu pun menang mendapatkan semula deposit mereka.
PAS mempunyai adun tunggal Ali Akbar yang dilantik ketika PN masih menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri selepas pilihan raya tahun 2020. Keadaan di negeri itu berubah selepas Ketua Menteri Haji Jinor dan penyokongnya meninggalkan Bersatu untuk menjadi ahli langsung GRS pada Disember tahun 2022. Spekulasi mengenai pilihan raya negeri awal bermula tahun lalu, tetapi kini ia mungkin diadakan pada tahun 2025. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk kali ini. Adakah PAS mampu untuk membangunkan Sabah kalau mereka benar-benar memerintah Sabah? Ataukah mereka hanya mahu jadikan Sabah semata-mata jadi batu loncatan untuk mereka berkuasa dan dapat menumbangkan kerajaan? Kalau sudah dapat jadi kerajaan, apa pula yang boleh diperoleh oleh Sabah? Adakah tuntutan-tuntutan Sabah di dalam perjanjian MA 63 mampu diterjemahkan, mampu direalisasikan oleh Perikatan Nasional? Kerana pada waktu ini, Anwar Ibrahim satu-satunya Perdana Menteri yang berjaya merealisasikan beberapa tuntutan daripada Sabah setakat ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengumuman SG4 oleh Tun Mahathir Mohamad bersama dengan 4 menteri besar pimpinan Perikatan Nasional di 4 buah negeri bersama dengan Hadi Awang hari ini cukup menggemparkan Malaysia. Yang menggemparkan bukan sahaja keterlibatan Tun Mahathir di dalam rancangan kekayaan 4 negeri Perikatan Nasional ini, tetapi yang cukup menggemparkan ialah kalau anda lihat dalam laporan Malaysia kini, kita dapat lihat antara orang yang dijemput hadir di dalam pelaksanaan SG4 ini ialah, dalam gambar yang hadir VIP ialah Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Kedah dalam gambar yang anda boleh lihat, Hadi Awang, Muhyiddin tiada. Tersebut pula awal. Yang ada Tun Mahathir, Samsuri, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Kelantan dan Ketua Whip Pembangkang iaitu Taqiyuddin Hassan. Yang menjadi persoalan petang ini ialah di mana kedudukan Muhyiddin. Padahal Muhyiddin ialah pengerusi Perikatan Nasional. Bukankah 4 buah negeri yang ditakbir oleh PAS ini dikuasai bersama oleh Perikatan Nasional, dimenangi bersama oleh Perikatan Nasional? Yang serba sedikitnya pasti ada sumbangan dari Parti Bersatu, dan lebih daripada itu ialah Perikatan Nasional ini pengerusinya ialah Muhyiddin Yassin. Kenapa dalam pelaksana SG4 ini tiba-tiba tiada Muhyiddin Yassin? Adakah ini adalah simbolik bahawa Muhyiddin Yassin telah berjaya diketepikan, dicampak jauh-jauh daripada Perikatan Nasional? Aduh, agak mengecewakan dan agak menyedihkan juga apabila kita melihat di dalam gambar paparan yang kita lihat sekarang ini semasa pengumuman ataupun pelancaran SG4 yang mana dikatakan untuk berkongsi kekayaan bersama antara 4 negeri yang dikuasai Perikatan Nasional iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang mengecewakan netizen sebenarnya ialah di mana kelibat Muhyiddin di dalam pelancaran tersebut. Takkanlah Muhyiddin yang selaku pengerusi Perikatan Nasional tidak pula dijemput, walhal negeri ini bukan sahaja dikuasai oleh PAS, tetapi dikuasai juga oleh Parti Bersatu. Sedih juga memikirkan nasib Muhyiddin Yassin, terabai, tersisih dan dicampak daripada gabungan politik ini. Lihat saja yang diangkat menjadi ketua penasihat. Ketua penasihat kepada SG4 ini ialah Tun Mahathir Mohamad. Kenapa bukan Muhyiddin? Kenapa bukan Muhyiddin yang selaku pengerusi kepada Perikatan Nasional ini? Pertama, seakan-akan tidak dijemput.
Yang kedua pula, tidak pula menjadi penasihat. Yang diangkat pula Mahathir, yang selama ini adalah musuh politik utama parti PAS. Ada netizen kata, adakah ini adalah simbolik terang-terangan daripada PAS bahwa PAS sebenarnya tidak memerlukan parti bersatu, apalagi Muhyiddin. Adakah ini menunjukkan bahwa parti bersatu dan parti PAS sebenarnya ada masalah dalaman? Kesian jugalah kan, ada netizen yang kata, mungkin ini alamat awal, mungkin ini petanda awal, Perikatan Nasional tidak akan mampu bertahan sehingga PRU yang ke-16. Ada yang menjangka PAS mungkin akan ditinggalkan keseorangan. Tidak mustahil bersatu akan bergabung dengan kerajaan perpaduan. Yang paling mungkin ialah bersatu yang mungkin akan menyebelahi kerajaan perpaduan. Semua perkara kalau dalam politik boleh saja, tiada yang mustahil. Tapi untuk PAS bersama dengan kerajaan, seakan-akan hampir mustahil. Kerana PAS tidak langsung suka dengan DAP. Jangan-jangan PAS akan bersendirian lagi. Persoalan terakhir ialah, sejauh mana Mahathir boleh menjadi penasihat kepada 4 buah negeri ini dalam SG4. Adakah Tun Mahathir masih mempunyai bisa dan masih mempunyai kaliber, masih mempunyai kualiti seperti dahulu di waktu beliau masih kuat dan sehat? Kerana sekarang ini kita tahu Tun Mahathir dah berkali-kali masuk IJN dengan usia yang sudah terlalu tua. Mampukah lagi Mahathir menghadiri setiap mesyuarat yang diadakan sebagai penasihat? Tun Mahathir patut menyertai mesyuarat itu. Kenapa bukan Muhyiddin yang dilantik? Kenapa bukan Muhyiddin yang dijadikan VIP dalam SG4? Adakah Tun Mahathir masih mampu menarik pelaburan asing, langsung asing, seperti dalam pengaruhnya sebelum ini? Ramai netizen kata musimnya itu sudah berubah. Seperti musim-musim juga, musim Tun Mahathir sudah pun tamat dan tidak relevan lagi, kata mereka. Sekarang ini pelaburan asing, langsung asing, ini tertarik kepada kepimpinan Anwar Ibrahim melalui kerajaan perpaduan. Saudara-saudara sekalian, memang kita ulang lagi, agak menyedihkanlah di dalam pelancaran SG4 ini, kelihatan tidak ada kelibat langsung daripada parti bersatu. Walhal 4 buah negeri ini ditakbir kongsi oleh Perikatan Nasional dengan komponen Perikatan Nasional, terutamanya bersatu, dan ada beberapa parti daripada gerakan. Namun tak pasti kenapa tidak dipaparkan dalam gambar ini. Tiada gambar Muhyiddin, tiada juga gambar wakil daripada parti gerakan. Yang ada 4 orang menteri besar, yaitu dari Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan Hadi Awang Adah sebagai Presiden PAS dan Taqiyuddin selaku Ketua WIP Pembangkang. Tapi kenapa tiada pengerusi Perikatan Nasional? Ada netizen kata sepatutnya kalau ikut hierarki, Muhyiddin Yassin lebih tinggi daripada Mahathir. Muhyiddin Yassin lebih tinggi daripada Hadi. Hadi hanya presiden parti PAS. Muhyiddin pun presiden parti bersatu. Tapi Hadi Awang hanya timbalan penasihat. Muhyiddin pula penasihat Perikatan Nasional. Apa sudah jadi dengan protokol mereka ini? Jangan-jangan inilah timbul permulaannya sakwa sangka antara PAS dan bersatu yang mungkin akan membawa kepada kejatuhan Perikatan Nasional itu sendiri. Sudah pernah berlaku sebelum ini, yaitu Muafakat Nasional. Apabila PAS secara diam-diam bergabung dengan parti bersatu membentuk Perikatan Nasional. Kali ini tak tahulah, adakah ini secara diam-diam mereka menubuhkan SG4 ataupun memang diketahui oleh Muhyiddin. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.